Assalamualaikum semua. Berjumpa kembali kita dalam kelas Bahasa Melayu tahun 5. Tema keselamatan. Unit 8, awasi langkahmu. Okey, kita akan melihat tajuk utamakan keselamatan, yang mana kita akan melihat penulisan iaitu bahagian C. Standard pembelajaran kita adalah 3.3.1 mendraft dan menghasilkan penulisan berformat dan tidak berformat. Okey, kemudian kita akan melihat sedikit apa itu kata penguat mengikut konteks. Cikgu akan bagi contoh sedikit. Okey, kata penguat. Okey, semua sudah bersedia? Okey, jom kita ke kelas Cikgu Zima. Okey, tajuk kita utamakan keselamatan. Kalau kamu tengok pun latar belakang gambar cikgu tu, dalam gambar yang kita nak belajar hari ini. Okey, pada akhir pengajaran, murid akan dapat menyenaraikan 5/6 perkara dalam karangan berformat berita. Kemudian dapat menghasilkan 3/5 perenggan karangan berformat dan memahami penggunaan kata penguat dalam ayat. Okey. Seterusnya, okey, kamu akan lihat dua gambar. Okey. Satu adalah gambar penyampai berita TV dan satu lagi gambar alatan yang digunakan oleh wartawan. Okey. Di sini jika kalau kamu lihat, okey, mereka menyampaikan berita secara lisan. Okey. Apa yang kita nak belajar hari ini adalah menyampaikan berita dalam bentuk penulisan. Okay. Kalau dalam gambar ni beliau menyampaikan berita secara lisan. Hari ini cikgu nak kamu belajar cara menyampaikan berita dalam bentuk penulisan. Okey. Baca soalan dengan teliti. Okey, cikgu bagi contoh soalan. Okey, kamu telah ditugaskan untuk menulis berita tentang keselamatan di eskalator. Tulis berita kamu selengkapnya. Okey, dalam soalan tu kamu kena kenal pasti kata kunci ataupun kunci soalan. Soalan tu nak apa? Okey. Okey, bila kamu perhatikan yang cikgu dah merahkan tulisan. Okey, jadi soalan tu minta kamu untuk menulis berita. Okey, dan berita itu merupakan karangan berformat. Okey, berformat yang mana jika kamu ingin menulis karangan berita, perlu ingat format berita tu macam mana. Okey. Kemudian bila kamu dah ingat format berita, okey, berita apa yang kamu nak tulis? Okey, tentang keselamatan di eskalator. Kenapa kamu perlu tahu kunci soalan? Supaya senang untuk kamu kenal pasti jenis karangan yang kamu nak tulis dan juga kamu nak mencari idea. Okey. Rangka karangan ataupun catat idea. Pendahuluan, isi 1, isi 2, isi 3, isi 4 dan penutup. Okey, setiap perenggan tu mesti 3 hingga 5 ayat. Okey, seterusnya. Okey, dalam karangan berformat berita, dia ada yang perlu kamu ingat, ada 5 aspek penting. Okey, 5 aspek penting ni adalah berada di dalam perenggan pendahuluan. Dalam perenggan pendahuluan tu, kamu kena ingat apa, bila, di mana, siapa dan mengapa. Semua tu cetuskan idea untuk mencipta perenggan pendahuluan. Okey, apa?
Okey, apa keselamatan di eskalator? Bila berlaku? Okey, 15 Ogos. Di mana peristiwa tu berlaku? Johor Bahru. Ini cikgu bagi contoh ya. Okey, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Encik Abdul Karim. Mengapa peristiwa itu berlakulah? Melancarkan kempen keselamatan di eskalator. Okey, kemudian barulah ada 3 atau 4 isi penting. Kemudian penutup. Okey, di paparan video ni pun cikgu dah tulis untuk senang kamu ingat. Abang beli durian sangat manis. Jadi benda ni perlu ada dalam perenggan yang pertama, yang mana kamu kenali dia sebagai perenggan pendahuluan. Okey, saya bagi contoh lagi. Cikgu bagi contoh lagi. Okey, cikgu ambil Keratan Akhbar. Okey, cikgu tak nak kamu baca, cuma cikgu nak kamu perhatikan okey, apa yang perlu ada. Okey. Yang pertama, mesti ada tajuk. Okey. Keracunan makanan. Okey. Keracunan makanan, sebab berita ini nak menceritakan tentang keracunan makanan. Okey, nak melaporkan tentang keracunan makanan. Okey, kemudian tu tajuk. Yang kedua, okey, sebelum penulisan kamu, mesti kamu tulis tempat, nama tempat dengan huruf besar semuanya. Okey, contohnya Pantai Remis. Kalau berlaku peristiwa kat situ, Johor Bahru. Okey, Kota Bahru, semuanya huruf besar. Okey, nama tempat tu. Kemudian jangan lupa selepas nama tempat tadi, kamu kena letak tanda koma. Tanda koma. Dan yang keempat, kamu kena letak tarikh. Tarikh berlakunya peristiwa tu. Okey, 22 Februari. Okey, itu yang keempat. Dan kemudian kamu mesti letak tanda pisah, ataupun kita panggil sengkang. Okey, lepas tu barulah kita mula tulis ayat. Okey, ayat bermula dengan huruf besar di permulaan ayat penulisan kita. Okey, kita akan masukkan siapa. Okey, siapa yang terlibat dalam peristiwa ni. Okey, kemudian kita masukkan mengapa peristiwa tu terjadi tadi. Jadi, keenam-enam aspek dalam kalangkah ni berada di isu berita, berada di perenggan pendahuluan. Okey, nampak tak kat situ? Yang ni penting ni. Okey, bila kita buat karangan bentuk berita, tak boleh tertinggal satu pun. Kena ada koma. Yang ni semua ni penting. Bila masuk perenggan yang kedua isi, barulah kamu menulis seperti biasa. Okey, yang ni yang kita kenali sebagai format dia ni. Berbeza dengan karangan biasa. Okey, berbeza. Okey, seterusnya. Okey. Ini satu lagi contoh. Okey, kamu boleh rujuk muka surat 58. Okey. Ini bentuk rangka karangan. Okey, rangka karangan. Okey, karangan ni bertajuk Keselamatan di Eskalator. Okey, cuba kita perhatikan perenggan yang diberi. Perenggan yang diberi dalam rangka karangan ni dah lengkap. Okey. Okey. Tajuk ada. Kemudian yang kedua tadi yang kita cuba ingat balik. Okey, Johor Bahru, nama tempat mesti huruf besar. Kemudian selepas Johor Bahru jangan lupa koma. Lepas koma mesti ada tarikh. Okey, bila berlakunya peristiwa, kemudian ada tanda pisah ataupun tanda sengkang, tolak. Okey, bermula dengan ayat pertama kita mesti huruf besar lah. Okey, Pasar Raya Hemat telah melancarkan kempen keselamatan di eskalator pada pagi tadi. Kempen ini adalah untuk memberi kesedaran tentang pentingnya penggunaan eskalator secara selamat. Kempen ini dirasmikan oleh Encik Abdul Karim bin Ishak, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Johor Bahru. Ini adalah isu dia. Di sini ada siapa dan di sini ada mengapa peristiwa itu terjadi. Okey.
Kemudian, kita akan masuk isi yang pertama, perenggan yang kedua. Beliau menasihati pengguna supaya sentiasa berhati-hati. Menurut beliau, eskalator, dalam buku teks kamu ni, yang cikgu paparkan di video ni, penulisan ni, karangan berita ni dia dah bagi rangka karangan. Jadi menyenangkan kamu untuk melengkapkan setiap perenggan tu. Kamu cuma masukkan predikat ataupun kamu cuba luaskan predikat ataupun perluasan subjek. Kamu kembangkan lagi frasa yang telah diberi. Di sinilah kita akan melihat cara kamu macam mana kita nak luaskan subjek dan macam mana kita nak buat perluasan predikat. Maksudnya kat sini kita nak kembangkan lagi dia menjadi satu ayat yang lengkap. Cikgu baca sekali lagi. Beliau menasihati pengguna supaya sentiasa berhati-hati. Menurut beliau, eskalator merupakan tangga yang bergerak yang diperbuat daripada besi. Kamu boleh gunakan, kalau kamu tengok frasa yang diberi adalah merupakan tangga bergerak diperbuat daripada besi, mempunyai motor dan rantai untuk digerakkan daripada atas ke bawah dia berpusing. Kemudian eskalator ini adalah salah satu kemudahan awam yang disediakan kepada pengunjung untuk keselesaan dalam pergerakan. Jadi kamu boleh jadikan fasa-fasa ni 3 ke 4 ayat. 3 ke 4 ayat supaya perenggan kamu tadi lengkap. Untuk isi yang kedua, pengguna mestilah apa? Sentiasa mematuhi panduan penggunaan supaya apa? Kamu boleh kembangkan. Di sini dia bagi 4 frasa. Patuhi panduan penggunaan, patuhi garisan sempadan tangga, guna dengan betulnya, tidak merosakkannya. Kemudian untuk isi yang ketiga, perenggan yang keempat, beliau juga mengingatkan bahawa menjadi tanggungjawab pemilik eskalator agar apa? Diselenggara ikut jadual. Maksudnya kena cek benda tu. Ikut jadual, jangan rosak je baru nak baiki. Walaupun tak rosak, kita kena selenggara dia lah. Dan yang selenggara tu, orangnya, jurutera tu mestilah yang bertauliah. Tak boleh panggil orang tu yang baiki kereta pergi selenggara eskalator ni, tak boleh. Dia kena jurutera yang bertauliah, yang tahu tentang eskalator ni. Pastikan tiada anak tangga yang rosak. Dan suis kecemasan berfungsi dengan baik. Itu untuk perenggan yang keempat. Jadi kamu boleh kembangkanlah. Akhir sekali, ini adalah penutup. Penutup dia, apa harapan Encik Abdul Karim tadi. Dan beliau juga mengingatkan kepada pengunjung supaya hargai kemudahan, guna secara berhemah supaya ia memberi kesenangan dan keselesaan kepada pengguna. Itu antaranya lah, kamu boleh kembangkan lagi. Jadi pendahuluan dah lengkap. Tugas kamu adalah untuk lengkapkan isi 1 sampai penutup. Jadikan dia sebagai perenggan yang lengkap. Tugas kamu. Murid dikendaki, ini adalah latihan untuk kamu. Murid dikendaki menulis karangan selengkapnya dengan berpandukan rangka karangan disediakan dalam buku teks muka surat 58. Selamat menjawab.
Untuk kata penguat, cikgu ada bagi latihan. Jadi kamu akan jawab kuis untuk tata bahasa kata penguat. Kata penguat ni biasanya kita gunakan sebelum dan selepas penggunaan kata adjektif. Sebagai contohnya lah kan, cantik. Cantik tu adalah kata adjektif dan kita nak bagi penerangan menggunakan kata penguat. Contoh, ibu saya seorang yang sangat cantik. Jadi kita guna perkataan sangat tadi tu untuk menerangkan penggunaan kata adjektif. Contoh lagi, rumah saya terletak paling jauh. Jauh tu adalah kata adjektif. Jadi kita guna kata penguat paling. Jadi tata bahasa ni cikgu akan bagi dalam bentuk kuis. Cikgu harap kamu dapat menjawab dan menyiapkan 2 tugasan untuk minggu ini. Terima kasih. Cikgu rasa cukup dulu untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Terima kasih semua. Semoga apa yang kita belajar hari ini diberkati. Cikgu doakan semoga pembelajaran kita hari ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Amin. Terima kasih semua.